الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أو كما قال sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Tajuk yang kedua adalah hadis-hadis peristiwa akhir zaman. Dan penulis membawakan dalam bab yang kedua ini setelah dibawakan dalil berlakunya peristiwa besar akhir zaman, maka penulis menyatakan dalam bab ini penulis tidak akan mengupas kesemua peristiwa akhir zaman, melainkan 5 peristiwa besar sahaja, iaitu kemunculan Dajjal, Imam Mahdi, turunnya Nabi Isa AS, keluarnya Ya'juj dan Ma'juj, dan keluarnya Dabbah. Kalau ikut hadis yang dia nyatakan pada muka surat 54 itu, ada gempa bumi sebelah timur, gempa bumi sebelah barat, gempa bumi di semenanjung Arab, Ad-Dukhan, Dajjal, Dabbah, Ya'juj Ma'juj, terbit matahari dari arah barat, api keluar dari negeri Yaman, menolak manusia ke tempat mereka dikumpulkan, dan turunnya Nabi Isa AS. Jadi yang pertama sekali, Al-Masih Ad-Dajjal. Kemunculan Dajjal merupakan satu daripada tanda kiamat yang besar. Ma ba'athallahu min nabiyyin illa anzara qaumahu al-a'war al-kadhdhab innahu a'waru wa inna rabbakum laysa bi'awar maktubun baina ainaihi kafir. Tidak ada seorang nabi yang Allah utuskan melainkan akan memberikan peringatan kepada kaumnya tentang Dajjal yang buta sebelah matanya, dan ianya seorang kadzab, pendusta dan pembohong. Sesungguhnya matanya buta sebelah, dan sesungguhnya Tuhan kamu tidak buta sebelah. Tertulis antara dua matanya perkataan kafir. So, Ustaz Adli ni. Bismillah. Ni Israel Jannah kot. Jadi tak ada Nabi yang diutuskan oleh Allah Azza wa Jalla, melainkan dia pasti akan menjelaskan tentang fitnah Dajjal. Itu menunjukkan betapa besarnya fitnah Dajjal. Kalau tengok lafaz Dajjal, Ad-Dajjal yang disebut ni adalah mencampur adukkan. Dikatakan Dajjala idza labisa wa mawwah. Maknanya adalah mengelirukan dan menimbulkan kerancuan. Itu asal Dajjal. Justru Dajjal ni adalah seorang pendusta, kadzab, yang diberikan sesuatu yang luar biasa. Lafaz tersebut dalam bentuk mubalaghah, Dajjal, fa'al, bermaksud banyaknya bohong dan keracunan darinya. Bentuk plural Dajjalun, sementara Imam Malik menjamakkannya dengan Dajajilah. Dajajilah, bukan Dajajah ya. Dajajah ayam. Ada satu kitab namanya Qam'ud Dajajilah. Ada orang baca Qam'ud Dajajah, dia nak cekik ayam tu, buat apa? Qam'ud Dajajilah. So Dajajilah ni jamak bagi Dajjal. Dajjal minat Dajajilah. Dajjal daripada Dajjal. Al-Qurtubi sebut Dajjal dari segi bahasa memiliki 10 makna. Dan antaranya Dajjal pendusta, kerana menutupi kebenaran dengan kebohongan. Seorang yang menutupi kebenaran dengan pembohongan sebenarnya memiliki sifat Dajjal. Maksudnya tipu, menutup pembohongannya. Termasuk ciri Dajjal yang mereka memalsukan hadis dan menisbahkannya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka pendusta hadis Dajjal.
pendusta hadis dipanggil Dajjal. Dajjal juga dinamakan At-Tamwih. Dalam bahasa Arab, Dajjal bermaksud emas yang digunakan untuk menutupi perak atau besi sehingga orang melihatnya seperti emas tulin. Itulah yang dinamakan tipu daya. Dan Dajjal mengaku dirinya Tuhan, sedangkan hakikatnya dia adalah manusia. Dia adalah makhluk Allah yang diutuskan untuk menjadi fitnah ujian kepada manusia. Adakah mereka tetap teguh beriman kepada Allah dan sebaliknya? So itu Dajjal. Dia ni orang. Maksudnya Allah Ta'ala membangkitkan Dajjal itu hakikatnya adalah manusia. Itu orang. Dan pengertian lafaz Al-Masih pula. Al-Masih bermaksud mamsuhun, terhapus. Dan seolah-olah tidak bermata. Disebut mamsuhul ainain. Mamsuh. Dajjal Al-Masih. Dan lafaz ini disandarkan kepada orang yang benar, juga disandarkan kepada orang yang sesat lagi pendusta. Sebab itu Isa juga digelar Al-Masih. Al-Masih Isa ibn Maryam adalah orang yang benar, sementara Al-Masih Ad-Dajjal adalah sesat lagi pendusta. Allah menciptakan dua Al-Masih. Salah satu daripada kedua-duanya adalah musuh bagi yang lain. Itu Nabi Isa Al-Masih yang membawa kebenaran. Al-Masih Dajjal akan dibunuh oleh Nabi Isa AS. Al-Masih Nabi Isa yang membawa petunjuk, boleh menyembuhkan orang buta sejak lahir, menyembuhkan orang yang berpenyakit kusta, juga menghidupkan yang mati dengan izin Allah. Sementara Dajjal Al-Masih juga yang membawa kesesatan. Dan Dajjal menguji manusia dengan sesuatu yang diberikan kepadanya berupa kemampuan yang luar biasa, seperti menurunkan hujan, menghidupkan bumi dengan tumbuhan dan hal-hal lain yang di luar kebiasaan. Dajjal dinamakan Al-Masih kerana satu matanya buta, sebab tu dipanggil mamsuh. Mamsuhul ainan, sebelah matanya itu tertutup, sebab tu dipanggil Al-Masih. Dan Al-Masih itu juga bermaksud mengelilingi dunia hanya dalam waktu 40 hari. Dan pendapat pertama merupakan pendapat yang paling kuat, itu mamsuhul ainain tu. Inna Dajjala mamsuhul ainail yusra. Adalah Dajjal itu mamsuh, mata sebelah kirinya. Mata sebelah kiri. Alaiha dhafarah maktubun baina ainaihi kafir. Maka Dajjal itu terhapus, buta sebelah matanya. Di atas matanya terdapat kulit daging, tertulis antara dua matanya perkataan kafir. So dua-dua mata dia problem. Dua-dua matanya problem. Satu had mamsuh, a'war. A'war ni macam kalau orang tengok matanya buta, dia mata sebelah tu kadang dia celik tapi dia putih tu, a'war juga. Itu a'war. Dajjal ni sebelah kirinya a'war, iaitu mamsuh, buta. Sebelah lagi mata tu dia ada macam apa panggil, isi lebih ke apa benda. Yang cacat lah kira ni, cacat. Senang faham, cacat. Dua-dua matanya cacat. Okey, sifat Dajjal. Asalnya tak payah baca semua kot lah. Tak larat. Berikut sebahagian tema hadis sahih yang menjelaskan sifat Dajjal tu. A. Berkulit kemerahan, berbadan besar, rendah, rambutnya kerinting, mata kanannya buta sebelah dan jarak antara kedua-dua betisnya berjauhan. Itu disebut dalam hadis yang sebelah tu. Itu bainama ana naimun ra'aituni atufu bil Ka'bah tu. Ketika aku sedang tidur, aku bermimpi melakukan tawaf di sekeliling Kaabah. Tiba-tiba seorang berkulit sawo matang. Dan berambut lurus berada di antara dua orang lelaki sedang rambutnya menitiskan air. Aku bertanya, siapakah orang ini? Mereka menjawab, Ibnu Maryam. Lalu aku menoleh. Tiba-tiba seorang lelaki berkulit kemerahan, berbadan besar, rambutnya kerinting, mata kanannya buta sebelah. Hadis ni dia kata mata kanan pula. Hadis tadi mata kiri. Hadis ni pula mata kanan. Seolah-olah matanya adalah buah anggur yang menonjol. Aku bertanya, siapakah orang ini? Maka para sahabat menjawab, Dajjal. Orang yang paling mirip dengan Dajjal adalah Ibnu Qatan, iaitu seorang lelaki daripada Bani Mustalik. Dia Abdul Uzza Ibnu Qatan, iaitu rajulun min Bani al-Mustalik min Khuza'ah. Satu orang daripada Bani Mustalik, daripada Khuza'ah. Mak dia namanya Halah bintu Khuwailid.
So hak ni apa nama, syabahan, macam bukan Ibnu Qattan tu Dajjal, tapi macam. Diriwayatkan daripada Umar radhiyallahu anhu bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam menceritakan Dajjal di tengah-tengah manusia. Inna Allah Ta'ala laysa bi'a'war, ala innal Masih ad-Dajjal a'war, a'waru 'ainil yumna ka'anna 'ainahu 'inabatun tafiyah. Dajjal buta mata sebelah kanannya. Allah Azza wa Jalla tidak a'war, matanya bagaikan anggur yang menonjol. Itu tak payah bahas lah tentang sifat Allah tu, bukan time dia. Time-nya dah banyak kita bahas. Tapi bila disebut wa rabbukum laysa bi'a'war, hak tu ulama menggunakan dalil bahawasanya Allah Ta'ala juga tidak, maksudnya ada dua mata, tapi laysa kamithlihi syai' wa huwa as-sami' al-basir. Hadis Nawas ibn Sam'an, innahu syabun qatat, ainuhu tafi'ah, ka'anni ushabbihu bi'Abdil Uzza ibn Qatan. Seperti hadis yang tadi. Dalam hadis riwayat Ubadah ibn Samit, inna Masih ad-Dajjal rajulun qasirun afhaj, ja'dun a'war, matmusul ain, laysa binati'ah wala jahra, fa in ulbisa alaikum fa'lamu anna rabbakum laysa bi'a'war. Sesungguhnya Dajjal itu seorang lelaki pendek, jarak kedua betihnya berjauhan. Maksudnya apa bahasa Melayu kata? Dia punya betih antara dua kaki tu jauh, berjauhan. Kengkang. Pengkor, kengkang boleh juga tak? Kalau tengoklah sifat-sifat ni memang buruk belaka. Maksudnya tak cantik. Allah Ta'ala jadikan hak yang teruk-teruk ni memang buruk dah. Abu Hurairah, wa amma masihud dalalah fa innahu a'warul ain, ajlal jabha, aridun nahar, fihi dafa. Adapun Masih Dajjal ni maka sungguhnya buta sebelah mata, dahinya lebar, lehernya lebar dan badannya agak bongkok. Dalam hadis Hudzaifah, Dajjal a'warul ainil yusra, jufalus sya'r. Dajjal itu buta mata sebelah kirinya dan berambut lebat. Tengok hak yang bawah tu. Al-Hafiz Ibn Hajar berpendapat bahawa hadis Ibn Umar yang diriwayatkan dalam As-Sahihain dan hadis yang menjelaskan bahawa mata kanannya buta adalah lebih kuat daripada riwayat Muslim. Kata Al-Hafiz Ibn Hajar, oleh kerana ada satu riwayat kanan, ada kata satu riwayat kiri yang mamsuh tu. Maka Ibn Hajar kata, hak yang kata dalam Sahihain menjelaskan mata kanannya yang buta adalah lebih kuat daripada riwayat Muslim yang menjelaskan bahawa mata kirinya yang buta. Sebahagian ulama dijamakkan. Al-Qadhi Iyad berpendapat bahawa kedua-dua mata Dajjal adalah cacat. Khilaf tak? Sebab riwayat kata satu kanan, hak kata satu kiri. Ibn Hajar kata dia mentarjihkan riwayat Sahihain. Of course lah, kalau dah dua, maka dia kata yang lebih kuat dalam Sahihain yang menyatakan kanan. Qadhi Iyad kata dua-dua mata cacat. Selesai Ustaz lah. Dua-dua cacat. So satu tu mansuh, satu tu yang ada apa nama itulah. Ada daging lebih sikit tu. Dajjal adalah orang yang cacat kedua-dua matanya, kerana kata al-a'war untuk semua anggota badan bererti buruk dan cacat, terutamanya jika berhubungan dengan mata. Maka kedua-dua mata Dajjal cacat, salah satunya hilang penglihatan dan yang lain dengan kecacatannya. Kata An-Nawawi memberikan ulasan berkaitan pengharmonian ini, maka kata An-Nawawi huwa nihayatu minal hasan. Maksudnya jamak ni hak yang terbaik sekali lah. Jamak yang riwayat antara mata kiri ke mata kanan. Maka jamaknya adalah dua-dua cacat. Satu mansuh, yang mata sebelah lagi itu pun problem juga. B, antara dua mata Dajjal tertulis kafara dan hadis Anas, wa inna baina ainaihi maktubun kafir. Hadis sebut kafir. Dalam satu riwayat sebelah muka surat 61 tu, summa tahajjaha kafara yaqra'uhu kullu muslim. Kemudian baginda mengejanya kafara. Tadi kafir. Yang ni riwayat ni macam kafara.
huruf yang terpisah, kafara. Sementara riwayat yang menyebutkan yaqra'uhu kullu mu'min katibun wa ghairu katibin. Hak ni boleh dibaca oleh orang celik boleh baca, orang buta huruf pun boleh baca. Orang mukmin, orang Islam. So bila orang Islam dia buta huruf ke, dia tak pandai baca ke, bila dia tengok dia boleh baca. Kafir ataupun kafara. Ada pun orang kafir tak nampak. Orang kafir yang mengikut Dajjal dan sebagainya, maka dia itu tak nampak walaupun tertulis di dahinya kafara. Ma baina khalqi Adam ila qiyamis sa'ah khalqun akbaru minad Dajjal. Ini tipu daya Dajjal hak besar ni. Nabi kata ma baina, tiada antara ciptaan Adam sehingga hari kiamat suatu ciptaan yang lebih besar fitnahnya daripada fitnah Dajjal. Dajjal tak ada keturunan. Dajjal tak ada keturunan berdasarkan hadis innahu la yuladulah. Sesungguhnya Dajjal tak boleh memiliki keturunan, atau la yuladulah, tak ada anak lah. Innahu la yuladulahu qala qultu bala qala faqad wulida li. Berkata dari dia Abu Sa'id berkata benar, jawab aku. Ibnu Sayyad berkata aku mempunyai anak. Ni tentang Ibnu Sayyad ni. Dalam buku ni saya tak pasti, saya tak ada kot cerita tentang Ibnu Sayyad. Tu nanti sekali kalau ada masa kita sebut. Okey, tanda keluar Dajjal. Hadis A, peperangan dengan Rom. Hadis yang diriwayatkan oleh Abu Daud. Satu salihun ar-Rum sulhan amina. Kita pendekkan. Kamu akan mengadakan perjanjian dengan Rom, dan last sekali itu kamu akan berperang dengan Rom. So antara tanda hak berlaku sebelum Dajjal nak keluar ni ada peperangan. Perkara ini dijelaskan dalam riwayat Muslim. Taghzu jaziratul Arab. Kamu akan memenangi semenanjung Arab ni, lalu Allah membuka, kemudiannya kamu memerangi Parsi, lalu Allah membukanya, kemudian kamu memerangi Rom, lalu Allah membukanya, kemudian kamu memerangi Dajjal, lalu Allah membukanya. Perawi kata, Nafi' kata, wahai Jabir, kami tidak melihat Dajjal keluar sehinggalah Rom dibuka. B, kekeringan dan kelaparan. Terdapat hadis yang menyebutkan tentang kekeringan dan kelaparan yang berlaku sebelum kemunculan Dajjal. Wa inna qabla khurujid Dajjal salasa sanawatin syidad. Sebelum keluarnya Dajjal ni, maka akan berlaku 3 tahun kesukaran. Manusia mengalami kelaparan yang amat dahsyat. Allah memerintahkan langit pada tahun pertama menahan sepertiga air daripada turun ke bumi. Allah perintahkan bumi agar menahan sepertiga hasil buminya. Kemudian Allah memerintahkan langit pada tahun kedua menahan 2/3 daripada turun. Kemudian Allah memerintahkan kepada bumi agar menahan 2/3 hasil bumi. Kemudian Allah perintahkan langit pada tahun ketiganya supaya menahan seluruh airnya. Maksudnya teruk lah. Sebelum nak ahad berlaku, sebelum nak Dajjal keluar ni, maka akan berlaku kelaparan, kekeringan, kemarau yang teruk sekali. Dan kedua hadis ini membuktikan Dajjal tidak akan muncul melainkan setelah berlakunya peperangan besar dengan Rom. Seterusnya kemarau yang dahsyat sehingga menjadikan manusia berada dalam kebuluran. Okey, berikutnya Dajjal keluar kat mana? Anna Dajjal yakhruju min ardi bil masyriq yuqalu laha Khurasan yattabi'uhu aqwamun ka'anna wujuhahum al-majanul mutraqah. Sesungguhnya Dajjal akan keluar dari sebelah timur yang disebut sebagai Khurasan, dan akan diikuti oleh kaum seolah wajah mereka yang tebal bulat dan banyak daging. So sebelah timur Khurasan. Ini dekat Khurasan. Khurasan dekat mana? Mana? Iran. Dan akan ikut nanti tu. Akan ikutnya oleh Yahudi Asbahan tu. Abu Hurairah kata, Nabi kata, ala anqabil madinati malaikatun la yadkhuluha at-ta'un wala ad-dajjal. Ni hadis tentang tempat yang dimasuki Dajjal dan tempat yang tak dimasuki. Semua sekali dia akan masuk, malaikat Makkah dan Madinah. Ni biasa dah, semua kita dengar dah. Kerana ada malaikat yang menjaganya. Ringkas pengikut Dajjal. Yatba'u ad-dajjal min Yahudi Asbahan 70,000 alaihimut tayalisah. Orang yang akan ikut Dajjal ni daripada kalangan Yahudi Asbahan berjumlah 70,000. 70,000. Di atas bahu mereka terdapat at-tayalisah. At-tayalisah adalah hadis ni menyerupai rida, dan orang Islam dilarang memakainya kerana menyerupai orang Yahudi.
Terdapat riwayat lain menyebutkan bahawa pengikut Dajjal terdiri daripada Yahudi, wanita dan Arab Badui sebagaimana hadis bawah tu. Aktsaru man yatba'uhu al-yahud, yang banyak akan ikut Dajjal ni Yahudi, perempuan wal A'rab. Hadis riwayat Abu Ibnu Abi Syaibah, kathura atba'id Dajjal al-yahudu wa auladul mumisat. Kebanyakan pengikut Dajjal adalah Yahudi dan anak-anak wanita penzina secara terang-terangan. Okay, ni apa nama? Pengikut Dajjal. So pengikut Dajjal ni hak berupa hak pokok Yahudi lah. Yahudi Asbahan dan sebagainya. 70,000, 70,000. Dan antara yang mengikutnya perempuan wal a'rab. Perempuan. Kenapa perempuan hak banyak ikut Dajjal? Ha? Sebab perempuan ramai lah. Ya. Yeah. Okey, berikutnya. Tempoh keberadaan Dajjal 40 hari. Tempoh keberadaan Dajjal 40 hari yang disebut dalam hadis ini. 40 hari itu satu hari seperti setahun tak? Satu hari seperti sebulan, satu hari seperti seminggu, dan baki daripada hari-hari itu adalah seperti hari-hari kamu. Satu hari 40 hari, so 40 hari, satu hari macam setahun. Satu hari macam sebulan. Satu hari macam seminggu. Dan baki adalah seperti hari-hari biasa. Jumlahnya berapa? Setahun 2 bulan lebih kurang. Wallahu a'lam. Okey, fitnah dan tipu daya yang dibawa oleh Dajjal. Ni Dajjal. Apa yang dia bawa ni? Yang sampai fitnahnya itu besar. Pertama, dia mengaku Tuhan. Dajjal ni dia mengaku dia tu Tuhan. Dan fitrah yang paling besar sekali mengaku Tuhan lah. Wa inna min fitnatihi an yaqula li a'rabi ara'aita in ba'astu laka abaka wa ummak atashhadu anni rabbuk fayaqulu na'am fayatamathalu lahu syaitanan fi surati abihi wa ummih fayaqulan ya bunay ittabi'hu fa innahu rabbuk. Antara fitnahnya juga Dajjal berkata kepada orang Arab, Al-A'rab Badui ni, apa pendapat kamu jika aku hidupkan mak bapak kamu yang telah mati? Maka, adakah engkau akan menyatakan aku Tuhan? Maka dia kata, iya. Lalu setan pun datang menyerupai bapa dan ibunya, dan kedua-duanya kata, wahai anakku, ikutlah dia, kerana dia adalah Tuhan. So, itu yang pertama sekali. Dua, membawa kekeliruan yang besar sehingga mempengaruhi orang lain. Kekeliruan yang dibawa oleh Dajjal sangat besar sehingga ramai yang percaya dengan fitnah dan tipu dayanya. Hadis Abu Dawud dari Imran ibn Husain, man sami'a bid-dajjali falyan'a anhu fa wallahi innar rajula la ya'tihi wa huwa yahsibu annahu mu'minun fayattabi'uhu mimma yab'athu bihi minasyubuhat. Siapa yang mendengar akan muncul Dajjal, maka jauhilah dia. Demi Allah, sesungguhnya seorang lelaki akan mendatangi Dajjal dengan sangkaan Dajjal orang yang beriman, lalu dia akan mengikuti Dajjal tersebut bersama syubhat yang dibawa. So dia ni bawa syubhat dan macam-macam. Agak-agak heran tak ramai yang mengikut Dajjal? Tak heran. Zaman sekarang pun hak yang pelik-pelik lah yang banyak orang ikut. Zaman sekarang yang pelik-pelik tu, orang boleh mengubat orang daripada buta boleh nampak. Tak ada zaman sekarang ni. Ada. Boleh bedah batin, seluk-seluk bawa keluar batu, 2-3 biji batu. Siap boleh, tak apa, boleh rakam, ambil video. Ambil lagi video. Boleh percaya. Nabi palsu pun ada orang ikut. Kita ada Rasul Melayu, Rasul Kahar pun ada orang ikut. Perempuan jadi Nabi pun ada orang ikut. So, tak heran orang yang akan ikut Dajjal ni. Tambah pula, nampak pula boleh hidupkan orang mati, boleh turunkan hujan, dan macam-macam seperti hadis yang telah kita baca. Maka hak ni namanya fitnah.
Sebab tu jangan tunjuk terror lah sangat. Jangan bercita-cita dah nak hidup di zaman Dajjal. Mudah-mudahan Allah Ta'ala matikan kita awal. Tak mau. Ini fitnah kepada akidah. So kalau zaman sekarang pun fitnah kepada akidah pun dah teruk, maka zaman itu na'udzubillah lah. Membawa dua sungai yang mengalir. Fitnah Dajjal merupakan fitnah yang paling besar sejak Allah ciptakan Adam hingga kiamat. Termasuk tipu daya Dajjal ni menipu pandangan manusia dengan dua sungai yang mengalir. Salah satunya kelihatan air berwarna putih dan yang lainnya kelihatan api yang menyala-nyala. Apabila seorang mendapati hal itu, hendaklah dia masuk ke sungai yang menyalakan api, memejamkan mata, menundukkan kepala dan meminumnya kerana air itu adalah sejuk. So, dia tunjuk, ni air hak putih, hak ni air ni menggelegak api. Kan? Nak ikut mana? Dia buat test, ujian. Maka, kalau hak orang yang beriman ni, tutup mata, pejam, tunduk, pergi hak yang ke api itu, minumlah. Air itu sejuk. Kerana akan datang lagi hadis bahwasanya syurga Dajjal itu neraka dan neraka Dajjal itu adalah syurga. Hadisnya hak yang bawah tu. D. Syurga Dajjal neraka, neraka Dajjal syurga. Ma'ahu jannatun wa nar. Fanaruhu jannatun wa jannatuhu narun. Ini kita sebutkan tadi. Inna ma'ahu ma'an wa nara. Bersamanya api dan air. Air dan api. Fanaruhu ma'un barid. Maka apinya itu adalah air yang sejuk. Wa ma'uhu narun. Dan air itu adalah api. Qala Abu Mas'ud, ana sami'tuhu min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Aku mendengarnya daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fitnah dan tipu daya Dajjal ni menghidupkan orang mati. Telah pun kita sebutkan, iaitu hadis tadi tu. Maka dia kata kepada Arabi, kalau aku boleh hidupkan mak bapak engkau, kau percaya tak aku Tuhan? Maka dia percaya, ya. Maka dia persetan pun merupakan bentuk mak bapak dan hiduplah dia. Maka dia pun kata, ikutlah hak ni, mamat ni, Dajjal. Berikutnya, panjang hadis tu, baca sendiri. So, ni benda-benda pelik dan benda-benda ajaib yang berlaku. Dan itu semua adalah ujian untuk kita lah. Ujian untuk orang yang beriman maupun orang yang kafir ni. Okey. Kelajuan pergerakan Dajjal. Dalam hadis Nawas ibn Sam'an. Qulna ya Rasulullah wa ma isra'uhu fil ardi. Macam mana hak lajunya dia ni? Qala kal ghithi istadbarathu ar-rih. Dajjal mendatangi manusia sepantas hujan yang dihempas angin. Sepantas hujan yang angin pula tiup. Macam kena tepiah tu, laju. Dan hadis ini menyebutkan bahawa kelajuan Dajjal tu di bumi adalah sepantas hujan yang dihempas angin. Justru tidak heran tiada tempat di muka bumi ini yang dia tak enjak dan dia tak masuk, melainkan Makkah dan Madinah saja. Okey, yang terakhir. Pembunuhan Dajjal. Maka Dajjal ni semua pun kita telah tahu bahawa Nabi Isa AS akan diturunkan oleh Allah Azza wa Jalla pada akhir zaman untuk antaranya akan turun dan untuk membunuh Dajjal di Bab Lud, sebuah desa dekat Baitul Maqdis di Palestin. Bab Lud. Fayab'asu Allahu Isa bin Maryam ka'annahu Urwah ibn Mas'ud fayatlubuhu fayuhlikuh. Allah mengutuskan Isa ibn Maryam seolah-olahnya beliau merupakan Urwah ibn Mas'ud. Lalu Nabi Isa mencari Dajjal lalu membunuhnya. So Nabi Isa AS ni rupanya ka'annahu Urwah ibn Mas'ud. Itu Abu Mas'ud, Urwah ibn Mas'ud. Dia ni masuk Islam lepas Nabi daripada Taif. Maka dia ni masuk Islam. Maka rupa Nabi Isa tu macam rupa Urwah ibn Mas'ud radhiyallahu anhu. Hadis Ahmad dan Tirmizi dalam daripada Majma' Ibn Jari Al-Ansari, yaqtulu ibnu Maryam ad-Dajjal bi Babilud. Adalah aku mendengar Rasulullah SAW sabda, Ibn Maryam itu Isa akan membunuh Dajjal di pintu Lud. Pintu Lud.
Dalam hadis Muslim daripada Nawas ibn Sam'an, fala yahillu li kafirin yajidu riha nafasi illa mata wa nafasuhu yantahi haitsu yantahi tarfuhu fayatlubuhu hatta yudrikahu bi babil luddin fayaqtuluh. Tidaklah seorang kafir mencium bau nafasnya melainkan akan mati, dan bau nafasnya itu sejauh mata memandang. Nabi Isa mencari Dajjal sehingga menemuinya di pintu Lut lalu membunuhnya. Dan dalam hadis yang bawah itu, fahina yara al-kadzabu yanmathu kama yanmathu al-milh fil ma' fayamshi ilaihi fayaqtuluh. Ketika Dajjal melihat Nabi Isa, dia mencair sebagaimana garam yang larut dalam air, lalu Nabi Isa datang menuju Dajjal lalu membunuhnya. Dan hadis ini menunjukkan bahawa Dajjal akan mencair setelah melihat Nabi Isa, dan setelah itu barulah Nabi Isa membunuhnya. Macam mana dia cair, kau jangan tanya aku tak tahu. Ada orang dia cair-cair tu, dia faham apa tak? Maka dia boleh masuk macam dalam badan orang lah. Benda tak dia kata itu? So dia boleh masuk lah macam-macam itu semua. Lantak dia pula. Dia cair betul, masuk pula jadi orang lain pula, macam-macam. Tak apa yang dia penat aku pun tak tahulah. Yang pentingnya apa poinnya? Poinnya yang pentingnya nak tahu Dajjal cair tak je saja. Yang penting Dajjal mati dibunuh oleh Nabi Isa AS. Selesai. Nak tahu lebih-lebih apa faedah? Apa faedah nak tahu lebih-lebih? Maka diturunkan Isa Al-Masih untuk membunuh Al-Masih Ad-Dajjal. So bila penama Dajjal ni nampak Nabi Isa, maka dia akan mencair dan Nabi Isa akan pergi kepada dia, akan tusuk dengannya, dan ada darah, ada darah. Maka ditusuknya penama Dajjal dan mati Dajjal tu, maka ada darah dekat pisau ke apa yang digunakan, tombak tu yang digunakan untuk membunuh Dajjal. Okey, panduan melindungi fitrah dari Dajjal ni, sebagaimana yang telah pun kita dah lalu dalam hadis-hadis dalam bab solat dan sebagainya, kita diminta disunnahkan untuk meminta kepada Allah Azza wa Jalla seperti doa Allahumma inni a'udzubika min azabil qabr wa azabin nar wa fitnatil mahya wal mamat wa fitnatil masihid dajjal, dan minta lindung daripada fitnah al-masih ad-dajjal. Itu dalam tasyahud yang akhir itu. Faman adrakahu minkum falyaqra alaihi fawati surat al-kahf. Berikutnya antaranya adalah membaca surat al-kahf, awal surah al-kahfi. Man hafiza 10 ayat min awal surat al-kahf usima min ad-dajjal. Siapa yang hafal 10 ayat daripada awal surah al-kahfi, maka dia itu akan dipelihara dan diselamatkan daripada dajjal. Inna man qara'a surat al-kahfi yawm al-jumu'ah adha'a lahu min nuri ma baina al-jum'atain. Hadha hadithun sahihul isnad wa lam yukhrijah. Ini pun galakan untuk membaca surat al-kahfi pada hari Jumaat. So antara kisah-kisah dalam surah Al-Kahfi ini, kisah Ashabul Kahfi, kisah Musa bersama Khidir, kisah Zulqarnain, dan usaha membangun dinding menghalang besar yang menutupi Ya'jud dan Ma'jud, tentang hari kebangkitan, tiupan sangkakala, dan penjelasan mengenai orang yang rugi amalannya dan sebagainya. Itu antara kandungan suratul Kahfi. Maka kita disuruh membacanya untuk menjauhi fitnah Dajjal. Menjauhi Dajjal. Ini hadis yang telah kita sebutkan tadi. Man sami'a bid-dajjali falyan'a anhu. Kalau kita dengar Dajjal ni, larilah, jangan pergilah. Apa-apa pun fitnah ni, kaedahnya tak payahlah sibuk, baik lari daripada fitnah. Kerana kita pun tak tahu iman kita ni tara mana kuatnya. Risau. Macam kita sebut, tara hak yang ada zaman sekarang ni pun, hak yang syiriknya pun orang kata akidah tauhid. Benda tu syirik, tapi orang buat juga disebabkan Tok Syekh buat. Maka kalaulah akidah hak yang ada zaman kini pun dah rupi ni, pergi ke kubur, ziarah kubur, tawaf kubur, jilat batu nisan, ni nak jumpa Dajjal, tak payahlah. Tak payah jumpa Dajjal, baik kita lari je. Dajjal ada banyak, ada Dajjal min Dajajilah tu, hak banyak tu, banyak Dajjal. Hak tu pun kita tak mampu nak lari daripada Dajjal kecil ni, Dajjal besar kita nak jumpa, tak payahlah.
Dalam satu hadis dalam Musnad Imam Ahmad, disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, sayakunu min ba'dikum, akan ada muncul golongan setelah daripada kamu itu satu kaum yang yukadzibuna birrajam, yang akan mendustakan rajam dan akan mendustakan dajjal. So dajjal ni zaman kini ada perangai yang muncul seperti yang ditulis oleh para ulama, menyatakan Muhammad Abduh dan sebagainya, beberapa penulis Islam menulis bahawasanya dajjal yang dimaksudkan ini bukanlah dajjal yang seperti yang disebutlah. Dajjal ni adalah dajjal Amerika. Dajjal ni adalah dajjal yang melihat dunia dengan sebelah mata. Sebab tu dia kata main pula $1 Amerika ada satu mata. Itu dajjal. Gitu pula dajjalnya. So hal ni semua mengarut Hal ni semua adalah tidak berdasarkan pandangan para ulama ahli sunnah kita. Hadis begitu jelas sekali menyatakan bahawa dajjal ni orang lah. Dajjal ni orang. Adakah kita pelik orang diberikan macam-macam hak benda-benda pelik ni? Macam kita sebutlah. So Ibn Sayyad ni dajjal ke tak? Ibn Sayyad, maka sebagian hatta para sahabat Umar, aku bersumpah dengan nama Allah bahwasanya Ibn Sayyad itu adalah dajjal. Dan diikuti lepas itu beberapa orang sahabat yang lain bahwasanya apabila dah Umar bersumpah bahwasanya Ibn Sayyad itu adalah dajjal dan Nabi pun tak cakap apa, maka mereka pun berpandangan demikian. Dan adalah juga di kalangan para ulama yang berpendapat bahawasanya Ibn Sayyad itu adalah dajjal yang akan muncul lah di akhir zaman tu. So Ibn Sayyad ni Safi nama dia. Ibn Sayyad, panjanglah cerita Ibn Sayyad ni. So secara ringkas, Ibn Sayyad ni pada zaman Rasulullah ni budak, belum balik pun lagi. Budak. Maka bila orang duk cerita-cerita tentang Ibn Sayyad ni, kemudian Nabi sendiri duk nak tengoklah Ibn Sayyad ni siapa ni. Maka duk sembunyi-sembunyi tengok Ibn Sayyad tengah main dengan budak-budak. Menunjukkan dia budak. Pada zaman Rasulullah dia budak lagi. Dia belum cukup umur lagi. Pada ketika yang Nabi duk dengan para sahabat duk nak tengoklah dia ni siapa, apa yang dia cakap, maka menyorok-nyorok tengok dia main dengan budak-budak Ibn Sayyad ni. Kemudian bila dia pun tak apa nak sedar Nabi ada, kemudian Nabi tepuk dia. Nabi kata kepada dia, adakah kau beriman ataupun adakah engkau menyatakan aku adalah Rasulullah? Maka Ibn Sayyad ni kata, engkau adalah Rasulul Ummi. Engkau adalah Rasul kepada hak ummi. Ibn Sayyad ni anak Yahudi ni. Ibn Sayyad bapaknya Yahudi ni. Bila dia Yahudi, orang tanya, okey, kalau sekiranya Ibn Sayyad ini bukan dajjal dan sebagainya, macam-macam lah orang cerita pasal ni, kenapa Nabi SAW timbul persoalan lah, kenapa Nabi SAW tak bunuh dia ke dan sebagainya. Itu menunjukkan bahawa Nabi SAW pun tidak diwahyukan. Dan Nabi tidak dikhabarkan adakah Ibn Sayyad ini dajjal ke tak. Maka sebab itu, oleh kerana Nabi tidak dapat wahyu dan tak tahu keadaan Ibn Sayyad ni, sehingga Nabi sendiri nak pergi jumpa Ibn Sayyad ni, nak buat ujian lah kat dia ni. Maka bila tanya, adakah aku atashhadu anni Rasulullah, adakah engkau bersaksi bahawa aku adalah Rasul, kata Nabi. Maka Ibn Sayyad kata, engkau adalah Rasul Ummi, engkau adalah Rasul kepada Ummi. Maksudnya apa? Oleh kerana dia ni Yahudi. Maka para ulama sebut, apa yang dipahami daripadanya, lepas daripada tu dia pula tanya Nabi, adakah kau bersaksi aku adalah Rasul? Apa pula? Nabi tanya dia, engkau bersaksi aku Rasulullah tak? Engkau Rasul Ummi.
adakah engkau percaya aku Rasul pula? Dia tanya Nabi pula. Maka Nabi kata, tak. Aku tak percaya lah. Kemudian, sebab dia Yahudi, dia Yahudi. Maka para ulama sebut, apabila dia kata engkau adalah Rasul kepada ummi, maksudnya engkau adalah Rasul yang diutuskan kepada ummi, bukan kami. Bukan kami ni Yahudi. Kan bapak Yahudi kan tak menerima bahawasanya apa Nabi di kalangan orang Arab dan sebagainya. So sebagai ulama kata demikian. Kemudian Nabi test lagi tak? Tulis kat tangan. Okey, aku nak tanya engkau. Apa yang aku sembunyikan ni? Hak yang kawan ni tadi, Ibn Sayyad kata, duh. Apa benda duh? Maka para ulama sebut dukhan. Nabi tulis kat tangan dia tu, apa nama ayat Allah Azza wa Jalla. Nabi tulis, dalam kat tangan tu, nak test dia tu. Kan? Maka Nabi sebut tentang ad-dukhan. Ataupun dalam surah, Allah SWT sebut dalam Al-Quran tentang dukhan tu. Tapi, dia sebut duh saja. Apa maksud duh ni? Maka kemungkinan hak dia ni, dia macam bomoh ataupun ni lah mendapat perkhabaran mungkin. Sebab Nabi tanya dia dan dia beritahu kepada Nabi, datang kepada dia yang benar dan datang kepada dia yang dusta. Maka bila Nabi uji dengan dia, dia sebut duh. Kemungkinan, mungkin dia punya setan tu, tak ada nak tengok apa habis lagi. Setan ni dia mencuri-curi dengar lepas Nabi diutuskan, dia tak boleh naik atas tak. Maka dia bukan mungkin tak dapat sepenuhnya, dapat duh saja. Maka sebab tu kata duh. Dengan sebab benda-benda ni semua ni, maka tu yang Umar kata kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, da'ni adribu unuqah. Wahai Rasulullah, biarkah aku pancung kepala dia? Umar. Sebab pelik budak ni, memang pelik sungguh lah Ibn Sayyad ni. Maka in yakunhu, Nabi kata kepada Umar, wahai Umar, kalau betul lah dia ni Dajjal, engkau tak boleh nak bunuh dia. Kau tak boleh nak bunuh dia. Sebab dia akan dibunuh oleh Nabi Isa AS. Kau tak boleh nak bunuh dia. Dan kalau sekiranya dia bukan, fala khairan, tak ada kebaikan kau bunuh dia. Tak ada kebaikan engkau bunuh dia. So itu ni cerita Ibn Sayyad ni tadi. So Ibn Sayyad ni, sehingga para sahabat pun sebahagiannya bersumpah dengan nama Allah. Ibn Sayyad itu Dajjal. Dan sebahagiannya ni lepas Nabi wafat pula ni, apabila si Ibn Sayyad ni dalam hadis tak, dia kata, engkau tahu tak bahawasanya Nabi sebut dalam hadis kan, bahawasanya Dajjal ni tak ada anak. Aku ada anak dan aku tinggal kat Madinah. Siapa anak dia? Umarah, seorang siqah. Imam Malik ambil riwayat daripada dia. Anak dia min antara ulama, antara yang diiktimadkan oleh Imam Malik, ambil riwayat daripadanya. Bapak dia tu hak Ibn Sayyad tu. Bapak dia tu Dajjal tu. So kalau kata bahawasanya Dajjal tak ada anak, aku ada anak. Nabi kata kan, Dajjal tak boleh masuk Mekah Madinah. Aku daripada Madinah sekarang menuju ke Mekah. Jadi confused lagi. Tambah confused Ibn Sayyad ni. Sebab Nabi pun tak ada satu kata putus. Nabi tak kata confirm dia Dajjal. Dan bila Umar pun bersumpah bahawa dia Dajjal, Nabi diam je. Nabi diam. Kemungkinan sebab Nabi pun tak tahu keadaannya sebenarnya. Dia ni siapa dan sebagainya. Sebab itu dia tu Dajjal minad Dajjajilah. Kalau orang nak sebut. Senang. Dajjal minad Dajjajilah. Tapi dia tu bukan Dajjal yang nak muncul nanti akhir zaman. Dan berikutnya hadis Tamim Ad-Dari Jassasah tu, yang Tamim Ad-Dari pergi ke satu pulau yang dia nampak makhluk berbulu dan sebagainya, dan dia balik, dia cerita kepada Rasulullah bahawasanya hak ni aku jumpa, dan dia kata dia Dajjal dan sebagainya. Dia diikat di pulau tersebut. Dan Tamim Ad-Dari dia masuk Islam 9 Hijrah, lewat ke belakang. Maka sebagian para ulama dia menjamakkan bahawasanya Ibn Sayyad ini di awal
Nabi pun tak berapa nak jelas tentang keadaan Ibn Sayyad ni. Ada pun hadis Tamim Ad-Dari yang nampak dekat pulau tu, hak tu kena ikat pula. Walaupun dalam hadis menyebutkan bahawa akhirnya mereka tak jumpa Ibn Sayyad, mana hilang dah. Itu yang menyebabkan sebagian sahabat Jabir dan sebagainya tetap percaya bahawasanya Ibn Sayyad itu Dajjal yang akan muncul. Apa-apa pun, maka sebenarnya oleh kerana dah banyak riwayat-riwayat yang diceritakan kata Ibn Sayyad tentang nak kata dia Dajjal pun macam bukan, tak sama. Nak kata dia bukan Dajjal pun macam ada perangai Dajjal. Sebab dia duk macam kuhan, dia macam bomo, dia macam yalah, perangai kuhan, perangai bomo, perangai pawang, macam tu perangai dia. Maka sebab tu para ulama sebut dia Dajjal minad Dajjajilah, tapi bukan Dajjal hak yang akan bangkit pada akhir zaman nanti, iaitu Dajjal hak yang nak dimaksudkan dibunuh oleh Isa alaihi salam. So ini tentang Ibn Sayyad ni tadi. Sebahagian menyatakan bahawasanya si Ibn Sayyad ni khurafat je. Bahkan dia kata bahawasanya cerita Dajjal-Dajjal ni semua cerita khurafat saja. Ni yang dikata tu bahawasanya semua hak yang dipanggil Dajjal ni sebenarnya hanya simbolik saja, nak menyatakan semua kekejaman, hak yang dia buat cacah merba atas muka bumi, yang tak percaya Allah dan sebagainya, itulah Dajjal. Hak ni pun masalah juga. So secara umumnya kita ahli sunnah wal jamaah percaya bahawasanya Dajjal ini haqiqah. Maksud Dajjal ini memang adalah Bani Adam, orang. Dan orang yang diberikan oleh Allah Azza wa Jalla kemampuan untuk macam-macam hal ni, dan akhirnya akan dibunuh oleh Nabi Isa alaihi salam di Babil Lud. Wallahu alam. Okey, kemunculan Imam Mahdi. Al-Mahdi al-Muntazar. Mahdi yang ditunggu-tunggu. Hampa tunggu tak? Yang duk nunggu-nunggu ni dekat Serdab tu, dekat lubang Syiah. Yang duk nunggu-nunggu Imam Mahdi ni, kerja kita tak payahlah tunggu. Kita tahu nanti akan sebut beberapa hadis bahawasanya dia ini keturunan Nabi dan sebagainya. Jangan bimbang. Kalau kau tak ambil tahu ke, kau ambil tahu ke, kau tahu secara umum ke, muncul Imam Mahdi ni, muncullah dia. Dan orang Islam nanti akan bayar lah. Jangan bimbang dan jangan risau. Kerja kita nuntut ilmu dan kerja kita dakwah. Tak payah tunggu-tunggulah. Tak payah tunggu. Kerana buat apa tunggu? Rebutlah peluang untuk banyak keamalan. Rebutlah peluang untuk taat kepada perintah Allah. Banyak dakwah, banyak ikut sunnah Rasulullah SAW, banyak doa. Maka itulah orang yang akan akhirnya akan ikut hak ni, Al-Mahdi Al-Muntazar ni. Mahdi hak yang ditunggu-tunggu ni. Okay. Dia akan memerintah selama 7 tahun, memenuhi dunia dengan keadilan. Pengenalan Al-Mahdi. Al-Mahdi ini ringkas bahawasanya datang daripada perkataan hadalah, petunjuk. Jadi kata Imam Ibn Katsir yang dimaksudkan Al-Mahdi ialah seorang yang Allah tunjukkan kepadanya kebenaran. Al-Mahdi ialah seorang lelaki diberitakan oleh Rasulullah akan muncul di akhir zaman dan memenangkan Islam dan menegakkan keadilan. Pendapat ulama tentang kemunculan Imam Mahdi. Ulama ahli sunnah wal jamaah berpendapat hadis perkataan Mahdi, berkaitan Mahdi ni hadisnya sampai ke darjat mutawatir maknawi. Hadis tentang Al-Mahdi ni sampai ke darjat mutawatir maknawi. Apa maksud mutawatir maknawi? Mutawatir banyak riwayat yang cerita tentang Mahdi ni lah, dan pelbagai-pelbagai versi menunjukkan mutawatir ni itu maknawi. Dan sebahagian para ulama, oleh kerana dia sampai ke darjat mutawatir, maka kita sebagai orang Islam dan ahli sunnah, maka kita beriman dengannya. Imam Muhammad As-Safarini menyatakan riwayat tentang keluarnya Al-Mahdi sangat banyak sehingga sampai ke darjat mutawatir al-maknawi, dan tersebar berita tentang perkara ini dalam kalangan para ulama ahli sunnah sehingga terhitung dalam akidah mereka. Nama dan keturunannya
Al-Mahdi minna ahlal bait yuslihuhu Allahu fi lailah. Al-Mahdi berasal dari Ahlul Bait. Allah akan mengampuninya dan memberi petunjuk kepadanya dalam satu malam. Al-Mahdi min itrati. Mahdi itu adalah berasal keturunanku daripada anak Fatimah, min waladi Fatimah. Hadis At-Tirmizi dari Abdullah bin Mas'ud, la tadhhabu ad-dunya aw la tanqadi ad-dunya hatta yamlika al-arabu rajulun min ahli baiti. Tidak akan binasa dunia ini sehingga bangsa Arab dipimpin oleh seorang lelaki daripada keturunanku yang namanya sama seperti namaku. Berbeza dengan Syiah Rafidah, Syiah Imamiyah dan Ja'fariyah. Mereka meyakini Al-Mahdi adalah Muhammad bin Hasan bin Askar Al-Muntazar. Ya. Daripada keturunan Al-Husain ibn Ali dan bukan daripada keturunan Al-Hasan. Okay, sifat Imam Mahdi ni, Al-Mahdi minni. Mahdi itu berasal keturunan Nabi lah. Ajlal jabhah, luah dahinya. Afnal anf, yamla'ul arda qistan wa adla kama muli'at jawran wa zulma yamliku 7 sinin. Al-Mahdi keturunanku, luas dahinya, bahagian tengah hidungnya menyempit dan tampak agak melengkung. Oh, mancung lah tu. Memenuhi bumi dengan keadilan sebagaimana sebelumnya bumi ini dipenuhi dengan kezaliman, dan beliau akan menguasai dunia ini selama 7 tahun. Tempat keluar Mahdi, kata Ibnu Kathir, Al-Mahdi akan muncul dari arah timur, bukan dari Serdab Samirah. Tu serdab hak lubang hak pokok Syiah jaga tu. Hak dia jaga pun ada, bila jaga minta ambil duit pula. Orang duk macam-macam minta nazar, doa dan sebagainya. Orang tanya, bila Mahdi nak keluar? Lambat lagi, dia kata. Sebab kalau Mahdi keluar, tak ada duit lah dia, kan? Hak tu tak ada kerja, tu tunggu tu. Hak nunggu apa? Hang tunggu ke, hang tak tunggu kan? Sampai time dia keluar lah. Waktu muncul Imam Mahdi, yaqtatilu inda kanzikum salasatun kulluhum ibn khalifah summa la yasiru ila wahidin minhum summa tatlu'u ar-rayatu as-sud min qibali al-mashriq fayaqtulunakum qatla lam yuqtalhu qaumun thumma dhakara shay'an la ahfadhuhu faqala fa idha ra'aytumuhu fabay'uhu walau habwan 'ala ath-thalj fa innahu khalifatullah al-mahdi. Aku akan terjadi perebutan berkenaan dengan harta terpendam oleh 3 kelompok. Semuanya adalah anak khalifah. Harta terpendam tu kata dekat Mekah tu. Tiada seorang pun yang menang. Kemudian kami melihat bendera hitam dari arah timur. Kemudian mereka memerangi dan membunuh kamu. Tidak pernah sedahsyat itu terjadi peperangan sebelumnya. Kemudian Thauban berkata, aku tidak ingat lagi apa yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Hadis ni dhaif ya. Hadis ni dhaif. Itulah agak dia berduduk sibuk cari bosnya 3 anak Raja Saudi lah, ke benda lah, macam-macam. Imam Mahdi sebagai pemimpin umat Islam. Kaifa bikum idza nazala fikum Isa bin Maryam wa imamukum minkum. Bagaimana dengan kamu apabila Isa bin Maryam turun kepada kamu sedangkan imam kamu daripada kalangan kamu sendiri. Hadis ini menunjukkan bahawa Imam Mahdi merupakan imam bagi orang Islam pada waktu itu. Maka dia akan memerintah orang Islam. Al-Mahdi ni. Sehingga Nabi Isa berimam kepadanya, dan Nabi Isa yang diturunkan bukan lagi berperanan sebagai Nabi, namun diturunkan oleh Allah untuk memerangi Dajjal. Dan keadaan dan suasana dunia ketika munculnya Imamul Mahdi, yakhruju fi akhiri ummatil Mahdi, akan keluar pada akhir umatku Al-Mahdi, Allah menggunakan dengannya hujan, bumi mengeluarkan tumbuh-tumbuhan subur, dia akan membahagi-bagi harta tanpa perhitungan, haiwan ternakan menjadi banyak, umat Islam akan menjadi hebat, beliau akan hidup 7 hingga 8 tahun. Yakunu fi akhiri ummati khalifatun yahthil mala hathyan la ya'udduhu adada. Pada akhir zaman khalifah pemimpin orang Islam membahagi-bahagi harta dengan tidak menghitung-hitung. Maksudnya makmurlah pada ketika mana zaman Al-Mahdi. Turun Nabi Isa AS. So itu tentang Al-Mahdi. So Al-Mahdi ni macam kita sebutkan tadi, banyaklah cerita tentang Al-Mahdi. Tapi macam kita sebut, bahasanya kita beriman dengan secara umum dan hadisnya mutawatir tentang masalah Imam Mahdi ni. Tapi tak payah pula teka-teka siapa. Tak payah pula siapa bercita-cita nak jadi Al-Mahdi. Kalau teringin sangat, namakanlah anak anda Al-Mahdi.
So tak payah tunggu, tak payah cari. Sebab kau tunggu ke, kau cari ke, Al-Mahdi akan datang. Nabi Isa akan turun. Jangan risau. Turun Nabi Isa AS. Ini tanda besar juga. Nabi Isa akan diturunkan oleh Allah Azza wa Jalla. Wa inna min ahli al-kitabi illa la yu'minanna bihi qabla mautih wa yawmal qiyamati yakunu alaihim syahida. Tiada seorang pun daripada ahli kitab kecuali akan beriman dengannya, Isa, sebelum kematiannya, dan di hari akhirat nanti Isa itu akan menjadi saksi terhadap mereka. Okey, pendirian ulama tentang Nabi Isa ni, para ulama ahli sunnah menegaskan bahawasanya hadis tentang turunnya Nabi Isa ini mutawatir. Hadis turun Nabi Isa mutawatir. Ni rasanya tak ada isu lah. Kita yang akan ada isu tu yang tadi tu, Dajjal, Al-Mahdi, tu Ya'juj Ma'juj, tu ada isu. Sibuk sangat nak meneka siapa. Nabi Isa tak ada siapa nak. Nabi Isa tak ada siapa nak jadi. Sebab memang tak mati lagi nak turun akhir zaman. So ni tak ada isu sangat. Dan kita beriman bahawasanya Nabi Isa akan diturunkan oleh Allah Azza wa Jalla. Sifat Nabi Isa disebut dalam hadis. Qala wa laqitu Isa. Ini kita sebut dah tadi kan. Fana'atahu Nabi sallallahu alaihi wasallam faqal rab'atun ahmar ka'annama kharaja min Dimas. Ini sifat Nabi Isa. Nabi cerita, aku bertemu Nabi Isa. Lalu Nabi menyebutkan sifatnya, bertubuh sederhana, tidak tinggi, tidak rendah, berkulit kemerah-merahan seakan-akan keluar dari bilik mandi. Cantik, kemas, angkat kepalanya, air bercucuran. Baca ikhlas yang putus. Imam Bukhari meriwayatkan, raaitu Isa wa Musa wa Ibrahim. Aku melihat Isa, Musa, Ibrahim. Fa amma Isa, adapun Isa fa ahmar, kemerah-merahan. Ja'dun aridus sadar, berambut ikal dan berada bidang. Ikal, tak terlampau lurus, tak terlampau kerinting, macam Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tak terlampau lurus, tak terlampau kerinting. Perfect. Laqad ra'aitani fil hijr wa quraishun tas'al, fa dzakar al hadith. Wa iza Isa ibn Maryam qa'imun yusalli, aqrabun nas bihi syabahan. Ini hadis kita sebut tadi. Nabi Isa ni lebih hampir mirip-mirip Urwah ibn Mas'ud As-Saqafi. Urwah ibn Mas'ud As-Saqafi. Okey, sifat dan turunnya Nabi Isa AS. Setelah Dajjal keluar ni dan tersebarnya kerosakan yang dilakukan oleh Dajjal ni, Allah utus Nabi Isa ke bumi. Nabi Isa turun di Menara Putih di sebelah timur Damsyik di Syam. Damsyik lah, Syria. Menara Putih ni ialah, ada orang kata ada dua je menara kat sana tu, kat Syria tu. Satu Masjid Umawi tu, ada satu menara tu. Ada satu lagi menara putih juga. Wallahu alam, sebahagian kata hak yang lebih dekatnya hak menara hak kat Masjid Umawi tu, dekat Damsyik, Syria. Maka dia akan turun kat situ. Memakai dua helai pakaian dicelup dengan za'faran, meletakkan kedua tangannya di atas sayap dua malaikat. Akan dibawa turun oleh Allah, dan dua tangannya pegang sayap malaikat turun. Apabila dia menundukkan kepala, maka turunlah rambutnya. Tunduk, rambut turun. Macam apa tu? Apa meluruskan rambut tu? Apa panggil? Rebonding. Rambut ni tak kat mana? Ada sebut dah ni. Dia lebih kurang dekat telinga, dekat bahu. Dan jika dia mengangkatnya, berjatuhanlah keringatnya bagaikan butir-butir mutiara. Angkat, rambut jatuh. Menitik-nitik, nampak macam butir-butir mutiara. Maka berjatuhanlah keringatnya bagai butir mutiara. Tidaklah seorang kafir pun mencium napasnya, melainkan mampus. Mati. Dan sementara napas itu sejauh pandangan, jauh mata memandang. Kalau kapi bau, mati. Nabi Isa akan turun dalam kalangan At-Ta'ifatul Mansurah, Ahli Sunnah wal Jamaah. Dan nanti akan berhimpun Ahli Sunnah wal Jamaah untuk bersama dengan Nabi Isa dan juga Al-Mahdi untuk memerangi yang akhirnya Dajjal.
Ibn Katsir berkata inilah paling masyhur tentang tempat turunnya. Ini yang paling masyhur tempat turunnya Nabi Isa AS di atas menara putih sebelah timur kota Damsyik. Ibn Katsir menyatakan bahawa pada zamannya itu pada 741 Hijrah orang Islam memperbaharui menara dengan menggunakan batu putih. Ketika itu pembangunan yang diambil daripada harta kaum Nasrani yang telah membakar menara tersebut yang berada di tempat mereka. Kemungkinan ini merupakan salah satu tanda kenabian yang kelihatan. Berikutnya, peranan Nabi Isa AS. Apa peranan dia? Inna ruhallah Isa ibn Maryam nazilun fikum fa idza ra'aytumuhu fa'rifu rajulun marbu'un ila al-humrah wal bayad alayhi thawban mumassaran ka'anna ra'sahu yaqtur wa in lam yusibhu balal fayaduq as-salib wa yaqtul al-khinzir wa yad'u al-jizya wa yad'u an-nas ila al-islam fayuhliku Allah fi zamanihi al-masih ad-dajjal wa taqa'u al-amanatu ala ahli al-ardi hatta tar'a al-aswad ma'a al-ibil. Nabi Isa ni akan turun di tengah kamu, maka jika kamu melihatnya, maka kenalilah dia. Dia adalah berkulit putih kemerah-merahan, mengenakan dua baju seakan kepalanya menitiskan air dari kebasahan. Beliau akan menghancurkan salib, membunuh khinzir, menghapus hukum jizyah dan menyeru manusia pada Islam, membinasakan Dajjal dan keamanan ditegakkan di atas muka bumi. Itu antara yang dilakukan. Itu hancurkan salib sehingga tiada salib di dunia, membunuh khinzir, menghapuskan jizyah, menyeru kepada Islam, salah satu agama yang benar di sisi Allah, dan membunuh Dajjal. So itu tugas Nabi Isa AS. Tempoh masa hidup Isa diturunkan, yakhrujud Dajjal fi ummati. Dajjal itu akan ada 40 arba'in. La adri arba'ina yawma. Aku tak tahu adakah 40 hari ke, arba'ina syahran ke, arba'ina aman ke, tahun ke. Fa yab'asullahu Isa ibn Maryam. Maka diutuskan Isa ibn Maryam. Ka'annahu Urwah ibn Mas'ud. Fa yatlubuhu fa yuhlikuhu. Maka bila dia turun macam Urwah ibn Mas'ud, maka dia pergi fa yatlubuhu, pergi cari Dajjal ni. Fa yuhlikuhu, dan membunuhnya. Summa yamkusun nas, kemudian akanlah berada di 7 sinin, 7 tahun. Laisa baina ithnaini adawatun summa yursilullah rihan baridan min qibal Syam. Maka nanti akhirnya Allah akan utuskan rihan baridan, angin yang sejuk daripada Syam. Fala yabqa ala wajhil ardi ahad, dan tidak akan kekal di atas muka bumi ini seorang pun fi qalbihi dzarratin min khairin aw iman illa qabadathu. Maka tak ada orang Islam yang tinggal, semuanya akan dimatikan oleh Allah Azza wa Jalla dengan angin sejuk daripada Yaman. Ini hak yang disebut bahawasanya akan merasai kiamat itu di atas orang-orang yang disebut syirarul khalq. Syirarul khalq itu seburuk-buruk makhluk. So seburuk-buruk makhluk itu adalah hak orang-orang kafir yang akhirnya mereka lah akan merasakan kiamat. Adapun orang yang beriman akan dimatikan lebih awal daripada itu. Okey, hikmah turun Nabi Isa AS. Sebagai bantahan terhadap orang Yahudi yang mendakwa berjaya membunuh Nabi Isa. Ini para ulama sebut. Apa hikmahnya Isa diturunkan balik ni? Satu adalah bantahan terhadap orang Yahudi yang mendakwa berjaya membunuh Nabi Isa. Sedangkan Nabi Isa diangkat oleh Allah Azza wa Jalla. B, bantahan terhadap orang Nasrani. Hikmah turunnya Nabi Isa adalah sebagai bantahan terhadap Nasrani yang menyatakan Nabi Isa melakukan pengorbanan besar untuk menebus dosa manusia, sedangkan hakikatnya Nabi Isa tidak meninggal dunia tetapi diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. So satu, kepada pokok Yahudi yang mendakwa membunuhnya, dia tak mati, dia diangkat oleh Allah Azza wa Jalla. Yang kedua, hak puak-puak Nasrani yang konon-kononnya Nabi Isa melakukan pengorbanan, bunuh dirinya untuk menebus dosa-dosa manusia, dosa warisan dan sebagainya. Hak tu semua sebagai templak kepada pokok tu. C, membuktikan kebenaran mukjizat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. So ini antara hikmah diutuskan ataupun diturunkan Isa AS. Sebagai ulama tambah lagi antara faedah ataupun antara hikmah bahawasanya tak ada makhluk Allah Azza wa Jalla yang mati melainkan matinya di bumi. Bahkan Nabi Isa sekarang belum mati lagi.
So akan diturunkan ke bumi dan akan dimatikan di bumi. Dan sebahagian menyatakan apabila diturunkan, apabila ditugaskan untuk menghancurkan salib, membunuh babi. Mana orang tanya, apa kerja Nabi Isa bunuh babi? Hak ni, semua ni nak bagi tahu bahawasanya apabila Isa turun nanti, nak menunjukkan kepada puak-puak Kristian yang kau tu percaya bahawa Nabi Isa tu anak Tuhan lah dan sebagainya. Engkau mendakwa gitu gini, tapi kau makan babi. Engkau buat gitu gini, tapi tak ikut ajaran Nabi Isa AS. Maka apabila Nabi Isa turun, dia hancurkan semua salib. Menunjukkan bahawasanya agama korang tak betul. Dan agama Isa adalah agama Islam. Dan dia diturunkan akan mengikut syariat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bunuh babi. Sebab korang duk sibuk kata nak ikut ajaran Isa tapi makan babi. Apa hal? Mengenai bunuh babi-babi dan sebagainya. So itu antara hikmah-hikmah dinyatakan bahawasanya Nabi Isa turunnya demikian. Okey, so itu tentang Nabi Isa alaihi salam. Berikutnya, Ya'juj dan Ma'juj pada akhir zaman. Keturunan Ya'juj dan Ma'juj ni, ada kalangan ulama berpendapat Ya'juj Ma'juj berasal dari keturunan Nabi Adam, iaitu melalui Yafith ibn Nabi Nuh. Justru dalam hal ini mereka adalah manusia. Hadis riwayat Abu Sa'id Al-Khudri dalam Sahih Al-Bukhari, beliau kata, Yaqulullah Azza wa Jalla, pendek kan? Allah pada hari kiamat berfirman kepada Adam, wahai Adam, lalu Adam menjawab, labbaika wa sa'daik, wahai Tuhan kami. Kemudian terdapat seruan menyerukan dengan suara, sesungguhnya Allah memerintahkan agar mengeluarkan dari keturunanmu utusan untuk masuk ke dalam api neraka. Nabi Adam berkata, ya Allah, apa yang dimaksudkan dengan utusan menuju ke neraka itu? Allah menjawab, dari setiap 1000 terdapat 999 ke neraka dan 1 ke syurga. Pada saat itu orang yang hamil akan melahirkan kandungan, anak kecil akan beruban. Kamu akan melihat bahawa manusia berada dalam keadaan mabuk, padahal mereka bukan orang mabuk, kerana mereka melihat azab Allah yang sangat dahsyat. Maka demikian itu menyebabkan para sahabat berasa kesulitan dan wajah mereka berubah. Maka Rasulullah bersabda, dari Ya'juj dan Ma'juj 999 dan 1 daripada kamu semua. Adapun kamu semua di tengah-tengah manusia bagaikan rambut hitam dalam bulu lembu yang putih, dan bulu putih dalam bulu lembu yang hitam. Maka hadis ini menunjukkan bahawasanya Allah akan memasukkan ke dalam neraka 999 daripada kalangan Ya'juj wal Ma'juj. Ini sekaligus menunjukkan bahawa Ya'juj Ma'juj adalah keturunan Nabi Adam alaihi salam. Nabi Adam alaihi salam, dan jumlah mereka sangat ramai. Bukti keluarnya iaitu surah yang disebutkan dalam surah Al-Kahfi, hatta idza balagha baina saddain wajada min dunihima qauman la yakaduna yafqahuna qawla. Sehingga apabila dia telah sampai di antara dua buah gunung, dia mendapati di hadapan kedua bukit itu suatu kaum yang hampir tidak mengerti perbicaraan. So ini semua tentang apa ni Ya'juj Ma'juj ni, boleh baca dalam beberapa ayat yang disebutkan. So berdasarkan ayat-ayat tersebut jelas membuktikan bahawa Ya'juj Ma'juj ini terkurung dalam tembok antara dua gunung dan tidak mampu membebaskan diri mereka daripada kurungan tersebut. Apabila sampai masanya yang ditentukan, Allah izinkan mereka keluar untuk melakukan kerosakan di muka bumi. Sifatnya hatta idza futihat Ya'juj wa Ma'juj wa hum min kulli hadabin yansilun wa iqtaraba al-wa'dul haqqu fa idza hiya shakhisatun absarul ladzi kafaru ya wailana qad kunna fi ghaflatin min hadha bal kunna zalimin. So mereka ni zalim, buat kerosakan atas muka bumi Allah Azza wa Jalla. Bagaimana Ya'juj Ma'juj melepaskan diri dari mereka daripada tembok? Dalam hadis Bukhari Muslim, Ummu Habibah dan Nabi SAW dakhala alaiha fazi'an. Nabi SAW satu hari masuk rumahnya dalam keadaan takut. Baginda kemudian bersabda, tiada Tuhan melainkan Allah. Celakalah bagi orang-orang Arab disebabkan kejahatan yang hampir tiba. Dibuka pada hari ini lubang Ya'juj wa Ma'juj selebar ini sambil baginda membuat bulatan dengan ibu jari dan telunjuk baginda. Kemudian Zainab bintu Jahsh berkata, wahai Rasulullah, adakah kita akan binasa sedangkan dalam kalangan kita ada orang saleh? Maka Nabi kata, ya, jika banyak kejahatan. So jika banyak kejahatan, hak orang-orang yang baik dalam itu pun akan kena sekali. Kejahatan Ya'juj Ma'juj. Ya'juj Ma'juj adalah makhluk yang sangat ganas terhadap penghuni bumi yang ditemui. Malah tidak cukup dengan itu, mereka juga bercita-cita membunuh penghuni langit. Bukan saja nak perang dengan penghuni bumi, mereka bercita-cita
nak menyerang juga penghuni langit. Siapa? Penghuni langit. Dalam satu riwayat menyebutkan sehingga Ya'juj Ma'juj itu berjalan menuju gunung yang bernama Khamar yang berada di Baitul Maqdis, dan mereka Ya'juj Ma'juj berkata, kita telah membunuh semua orang yang ada di bumi, maka mari kita bunuh pula orang yang ke atas. Lalu mereka lepaskan panah-panah ke atas, lalu Allah mengembalikan panah mereka dengan berlumuran darah. Nampak? Kita telah berjaya membunuh ahli langit. Bagaimana Ya'juj Ma'juj dibunuh? Nabi Isa dan para sahabatnya memohon kepada Allah, maka Allah mengirim sejenis ulat yang muncul di tengkuk mereka. Ya'juj Ma'juj ni maka pada pagi harinya mereka seluruhnya binasa menjadi bangkai-bangkai dalam waktu yang hampir bersamaan. Satu cara Ya'juj Ma'juj mati ni. Dan hadis berkenaan mengisyaratkan bahawa Ya'juj Ma'juj ni akan dibunuh oleh ulat yang dihantar pada tengkuk mereka, lalu membinasakan mereka kesemuanya. Keadaan manusia setelah binasa Ya'juj Ma'juj, banyak riwayat hadis menyebutkan bahawa setelah bangkai Ya'juj Ma'juj dipindahkan oleh burung. So, dia akan dikutip oleh burung bangkai-bangkai mereka ni. Allah kemudiannya menurunkan hujan sehingga bumi bersih daripada bangkai tersebut, dan bau busuk Ya'juj dan Ma'juj. Kemudian Allah memerintahkan kepada bumi, tumbuhlah kamu. Maka tumbuhlah tumbuh-tumbuhan dan semua menjadi menghijau, banyak buah-buahan untuk dimakan, semuanya menjadi rendang. Rendang. Hingga susu unta mencukupi untuk ramai orang. Ketika mereka dalam keadaan demikian, Allah mengirimkan angin harum yang akan mencabut nyawa setiap orang yang beriman. Ni balik kepada hadis yang tadi tu. So, setelah habis Ya'juj Ma'juj akan dikumpulkan bangkai-bangkai daripada, Allah akan turunkan hujan, akan membersihkan seluruh bumi, dan bau-bau busuk mereka tu, akhirnya Allah akan utuskan angin yang sejuk daripada Yaman dan mematikan seluruh orang yang beriman. So, itu Ya'juj Ma'juj. Balik kepada isu tadi, tak kiralah apa-apa pandangan orang. Ada kata Ya'juj Ma'juj ni Mongol, Genghis Khan. Kata macam-macam bahawasanya, ada ulama yang menulis tentang masalah ni. Dia kata bahawasanya ini semua golongan-golongan bla bla, negara China, negara-negara yang atas tu semua pendek-pendek, sepek-sepek dan sebagainya. Tapi balik, penting tak? Yang penting kita tahu bahawasanya kejadian ini akan berlaku dan sebagainya. Walaupun sebagai macam kata telah pun melalui itu Mongol. Apabila mereka menyerang Tatar dan sebagainya, sehingga habis semua sungai Euphrates dan sebagainya, habis semua buku-buku dicampak, itu Ya'juj Ma'juj. Wallahu a'lam. Benda ni tak ada siapa pun boleh mengiyakan, dan tak ada siapa pun boleh nak kata wallahu a'lam, tak tahu. Dan ini semua adalah urusan Allah. Dan yang zahirnya daripada apa yang kita bacakan ini, dia nanti dulu, di akhir zaman nanti, setelah adanya Dajjal, setelah adanya Nabi Isa turun dan sebagainya, maka barulah ada Ya'juj dan Ma'juj. Dabbah ni, Dabbah sebelum berlaku kiamat, bertepatan firman Allah, wa idza waqa'al qawlu 'alaihim akhrajna lahum dabbatan minal ardi tukallimuhum anna an-nasa kanu biayatina la yuqinun. Dan apabila perkataan telah jatuh atas mereka, kami keluarkan sejenis binatang melata. Dabbah ni binatang melata dari bumi, akan mengatakan kepada mereka bahawa sesungguhnya manusia dahulu tidak yakin kepada ayat-ayat kami. Ayat ini bermaksud telah tiba apa yang Allah takdirkan, bahawa binatang dabbah ini harus keluar ke muka bumi. Maka akan keluarlah ad-dabbah tersebut sesuai dengan kehendak Allah. Ad-dabbah dalam ayat tersebut bukan bermakna seekor binatang, tetapi sekelompok, dan kemungkinan sangat banyak. Allah menjelaskan bahawa ad-dabbah itu keluar dari tanah, bukan dari rumah, kenderaan ataupun gedung. Ad-dabbah ni, pengertian tu disebut oleh Al-Imam Al-Qurtubi, pendapat paling utama untuk dijadikan pegangan ialah ad-dabbah itu adalah fasil, anak unta yang baru berhenti menyusu daripada ibunya, yang dimiliki oleh Nabi Saleh. Menurut Imam Al-Qurtubi, pendapat ini adalah yang paling sahih. Ada dalam kalangan ulama berpandangan ad-dabbah adalah manusia yang mampu berbicara, berdebat dengan ahli bid'ah, orang kafir, berdusta, dan dilakukan seterusnya seperti itu, sehingga yang menang adalah yang benar dan yang kalah batil. Berdasarkan pandangan ini, ad-dabbah adalah manusia yang pandai berhujjah. Ad-dabbah adalah semua binatang melata yang merupakan benih daripada semua binatang. Ad-dabbah, semua binatang melata dabbah lah. Kemudian ad-dabbah ialah ular yang dikatakan ditanam dalam dinding Kaabah.
Ketika orang Quraisy membina Kaabah, terdapat seekor ular yang melukai mereka sehingga dihukum dengan ditanam di bawah Kaabah. Pendapat ini disebut oleh Syaukani dalam tafsir Fathul Qadir. Ad-Dabba adalah binatang yang bertubuh tinggi dan tingginya mencapai 36 meter. Pendapat daripada golongan liberal bahawa Ad-Dabba adalah virus yang sangat membahayakan COVID-19. Virus. Wallahu a'lam. Kenapa jadi macam-macam pandangan? Sebab Allah tak sebut, Allah hanya sebut Ad-Dabba. Pendapat tepat ialah sebagaimana dikemukakan oleh Syekh Abdul Rahman Sa'di, bahawa yang dimaksud dengan Dabba ialah binatang melata di atas bumi, dikeluarkan pada akhir zaman sebagai tanda dekat kiamat. Menurut Syekh Abdul Rahman Sa'di, Allah dan Rasulnya tidak pernah menyebutkan apakah binatang tersebut. Allah dan Rasul tak bagi tahu binatang ni macam mana ni. Allah tak bagi tahu. Hadis-hadis banyak meriwayatkan tentang Dabbah, tetapi tidak menjelaskan apakah binatang tersebut. Kemunculan Dabbah adalah bukti kebesaran Allah kerana Allah mengizinkan Ad-Dabbah untuk berkata-kata kepada manusia yang mengingkari ayat-ayat Allah dan merupakan tanda kemenangan kepada orang yang beriman. Itu je maklumat yang kita ada. Lain daripada itu, wallahu a'lam. Bila Dabbah keluar, Al-Hafiz Ibn Hajar kata keluar Dajjal merupakan bukti awal yang memberi tanda akan berubahnya keadaan bumi. Dajjal keluar, maksudnya bumi pun akan tanda akan berubah. Semua itu akan diakhiri dengan wafat Nabi Isa dan akan disolatkan oleh orang Islam ketika itu. Menurut beliau lagi, terbitnya matahari di sebelah barat merupakan tanda kebesaran Allah, tanda hari kiamat tentang akan terjadinya perubahan pada alam semesta ini dan akan berakhir dengan terjadinya kiamat. Kemungkinan Ad-Dabbah akan keluar pada hari matahari terbit dari barat, itu pada waktu duha. Kemungkinan, wallahu a'lam. Tempat keluarnya, ada kalangan ulama berpendapat Dabbah akan keluar dari arah Bukit Safa atau di Masjidil Haram Makkah. Perkara ini dinyatakan oleh Abdullah ibn Umar, Abdullah ibn Amr ibn Al-As. Dalam satu riwayat menunjukkan bahawa binatang Dabbah akan keluar dari masjid paling besar. Lalu mereka manusia menjadi terperanjat dan panik. Pendapat kedua mengatakan bahawa binatang Ad-Dabbah akan keluar sebanyak 3 kali. Pertama, dari perkampungan yang sangat jauh pergunungan. Kedua, keluar dari wadi-wadi lembah-lembah di daerah Taif, Makkah. Ketiga, keluarnya dari Makkah. Perkara ini diriwayatkan oleh Imam As-Sakhawi, kemudian disokong oleh Muhammad Siddiq Hasan Khan Al-Qanuji dalam kitab beliau. Dan pendapat yang paling kuat antara dua pendapat ini ialah pendapat yang pertama, iaitu Dabbah akan keluar dari Makkah. Dabbah akan keluar dari Makkah. Apa yang akan dilakukannya? Al-Quran menggunakan lafaz tukallimuhum, iaitu berkata-kata dengan mereka, yang mengisyaratkan Dabbah akan berbicara dengan manusia. Ibnu Katsir menyatakan bahawa Ibnu Abbas kata kalimah tukallimuhum ayat 82 surah An-Naml bermaksud melukai mereka. Binatang Dabbah akan menulis pada setiap dahi manusia dengan perkataan kafir atau mukmin. Dahi orang kafir akan ditulis kafir, dahi mukmin akan ditulis perkataan mukmin. Dalam riwayat Ibn Abbas yang lain menyatakan bahawa tukallimu bermaksud berkata-kata dan berkomunikasi dengan manusia. Ibn Katsir menjelaskan bahawa Ad-Dabbah akan keluar di akhir zaman ketika mereka telah semakin rosak dan meninggalkan segala perintah Allah Azza wa Jalla. So bila Dabbah keluar, dia akan menyatakan kepada orang yang beriman ni, apa yang korang buat ni sehingga tak beriman kepada Allah ni. Maka dia akan pergi chop, pam, chop. Ni mukmin, ni kafir. Pergi chop. Kharajat dabbah fatasimun nasa ala kharatimihim summa yaghmurun fikum hatta yashtari ar-rajulu fayuqal mimman ishtaraitah fayaqul min ahadil mukhartamin. Akan keluar dabbah lalu menulis pada muka, hidung dan dahi orang kafir, dan ia akan melata di seluruh muka bumi, sehingga apabila seorang lelaki membeli unta kemudian ditanyakan kepada orang itu, dari siapa dia membeli unta tersebut, maka dia akan mengatakan dari salah seorang yang bertanda di mukanya. Maksudnya dabbah akan keluar bagi cop tanda kat muka dia, sehingga pergi jumpa kita nak pergi pasar apa beli unta pun, toki tu pun ada cop. Dan hadis mengisyarat bahawa dabbah ni akan keluar atas kehendak Allah. Dalam riwayat badiru bil amali sittan, bersegeralah kamu melakukan amalan sebelum munculnya 6 perkara. Dajjal, ad-dukhan. Dajjal, ad-dukhan, asap, dabbatul ard, dabbah. Halangan yang menghalangnya untuk beramal dan urusan yang menyibukkan dari dia beramal. Dan hadis inna awwalil ayati khurujan tulu'is syamsi min maghribiha. Tanda yang pertama kali akan keluar adalah keluar matahari dari barat, kemudian keluar dabbah, iaitu binatang melata ni.
dan keluarnya pada waktu duha. Dan yang mana-mana dari kedua-duanya muncul, dia akan muncul berikutnya. Pergerakan dabbah selain manusia pada dahi manusia, selain menulis pada dahi manusia, perkataan kafir atau mukmin sebagaimana yang disebutkan sebelum ini, terdapat riwayat Al-Hakim dalam kitab Al-Mustadrak daripada As-Sarihah, Abu As-Sarihah Al-Ansari, dari Rasulullah bersabda, ad-dabbah ini pergerakannya laju dan tidak ada sesuatu yang mampu mengejar kelajuannya. Laju juga dia ni. Siapa yang berusaha melarikan diri daripada dabbah tidak akan berjaya melepaskan dirinya. Bahkan jika terdapat seorang berlindung daripadanya dengan salat, maka dabbah akan mendatanginya dari belakang dan menyatakan, ya fulan, baru sekarang kamu nak solat? Mampu kita. Kemudian orang tersebut pun diberikan cap pada wajahnya. Risau juga ni. Takut. Ini semua peristiwa-peristiwa akhir zaman yang Allah sebut dalam Quran dan yang disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Secara zahir dan jelasnya itulah maksudnya. Secara yang jelas dan zahirnya itulah maksudnya. Adapun bagaimana nak berinteraksi itu, lagi dua ustaz lah, Ustaz Adli dan sebagainya. So itu hadis-hadis yang 5 perkara ni. Dan ada lagi lah yang macam kita sebut tadi, ada 10 yang disebut dalam hadis awal tadi, tapi dia sebut 5 ini yang utama, tanda-tanda besar yang akan berlakunya hari kiamat setelah jadinya 5 hak yang besar ni. Wallahu a'lam. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan kita. Mudah-mudahan Allah Taala menjadikan kita di kalangan orang yang beriman, yang mana Allah matikan kita dahulu. Jangan Allah Taala jadikan kita ini di kalangan orang-orang yang ingkar, yang akhirnya mati atas golongan hak yang merasakan hari kiamat tu. Kita tak mau. Mudah-mudahan Allah Taala ampunkan dosa kita, dan mudah-mudahan apa yang kita baca ini memberikan faedah kepada kita. Bukan nak baca seronok-seronok, tapi inilah peristiwa yang menggentarkan kita, yang akan berlaku pada akhir zaman ni, yang semuanya diceritakan oleh Allah Azza wa Jalla, dan kita beriman sebagaimana yang diceritakan oleh Allah, dan kita beriman sebagaimana yang diceritakan oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Dan tak payah kita duk sibuk-sibuk nak menafsirkan dan sebagainya, sebagaimana puak-puak teori konspirasi dan sebagainya. Wallahu a'lamu bis-shawab. Kita jumpa lagi insya-Allah. Soalan semua Ustaz Adli. Wallahu a'lam.